berjaya. Sekarang dulu. Okey, berjaya abang. Berjaya mak. Okey, berjaya adik-adik. Berjaya. Berjaya nak balik kampung. Okey, jangan lupa bawa emas untuk perlindungan. Tisu untuk kebersihan. Jangan lupa bawa hand sanitizer ni untuk perlindungan juga. Okey, cek dulu IC tiket bas ada ke tak ni. Kita cek. Sabar nak balik raya. Ini sabar balik kampung ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama dengan Ustazah Arifah pada hari ini. Dah lama kita tak bersua kan? Ustazah doakan anak-anak murid semua semoga berada dalam keadaan sihat sentiasa dan semoga berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Okey, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, jom kita baca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Kita dah baca doa sebelum belajar. Agak-agaknya tajuk apa yang kita nak belajar pada hari ini? Hari ini kita akan belajar dalam bidang akhlak Islamiah, pelajaran yang ke-27 yang bertajuk Adab Bermusafir. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini ada 4 objektif pembelajaran kita. Objektif pembelajaran yang pertama adalah menyatakan maksud musafir. Yang kedua adalah menjelaskan adab-adab bermusafir. Objektif yang ketiga pula adalah menjelaskan hukum-hukum bermusafir. Dan objektif yang keempat adalah menerangkan hikmah mengamalkan adab bermusafir. Itu adalah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Jom kita masuk apakah maksud adab bermusafir dari segi bahasa dan juga dari segi istilah. Okey, adab bermusafir, maksud bermusafir dari segi bahasa adalah keluar. Manakala dari segi istilah pula, bermusafir ini bermaksud seseorang yang keluar daripada kawasan bermukim menuju ke suatu tempat yang jaraknya melebihi 2 marhalah. Maka, apakah maksud 2 marhalah di sini? Masih anak-anak murid semua tertanyakan, apakah maksud 2 marhalah ni? Maksud 2 marhalah ini adalah bersamaan dengan 81 kilometer. Dah faham kan apakah maksud adab bermusafir dari segi bahasa dan juga istilah itu kan? Okey, seterusnya kita masuk kepada adab bermusafir. Apakah adab-adab ketika kita hendak bermusafir ini? Okey, adab bermusafir yang pertama adalah bermusafir dengan tujuan dan niat yang betul. Kalau kita nak bermusafir ni, kita kena ada satu tujuan, satu niat yang baik. Barulah kita boleh bermusafir. Dan adab bermusafir yang kedua pula adalah kita kena menyediakan bekalan dan keperluan secukupnya sebelum memulakan perjalanan.
Bekalan apa? Seperti bekalan makanan, minuman. Adakah cukup ketika kita hendak nak bermusafir tu dalam perjalanan tu? Dan yang ketiga adalah adab dia memohon petunjuk Allah dan menunaikan solat sunat bermusafir sebelum memulakan perjalanan. Sebelum kita nak memulakan perjalanan kita juga disunatkan supaya untuk solat sunat musafir terlebih dahulu. Okey, seterusnya adab bermusafir yang seterusnya adalah mengucapkan selamat tinggal kepada anggota keluarga. Kena ucap selamat tinggal terlebih dahulu kepada anggota keluarga yang berada di rumah. Okey, seterusnya adalah kita ni dalam bermusafir ni kita harus melantik seorang ketua jika bermusafir melebihi 3 orang. Contohnya kita bermusafir ada 3 orang kan. Sama-sama bermusafir ada 3 orang dalam perjalanan kita. Kita harus melantik seorang ketua dalam bermusafir. Boleh faham? Seterusnya adalah ketika bermusafir ni ada adab bermusafir yang seterusnya adalah tidak meninggalkan solat fardu dan berusaha mematuhi peraturan dan undang-undang serta memelihara alam sekitar. Dalam kita bermusafir ni, kita juga tidak boleh meninggalkan solat fardu. Dan kita kena mematuhi peraturan dan undang-undang dan kita kena jaga kebersihan alam sekitar. Boleh faham? Seterusnya adalah kita juga disunatkan memperbanyakkan doa sepanjang bermusafir. Dalam kita bermusafir tu, kita disunatkan untuk memperbanyakkan doa sepanjang bermusafir kerana doa orang yang bermusafir tu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, seterusnya adalah segera kembali kepada keluarga setelah selesai urusan. Boleh faham? Itu adalah adab-adab bermusafir. Okey, seterusnya kita masuk kepada hukum bermusafir. Setelah kita mempelajari adab-adab bermusafir ni, mari kita lihat pula apakah hukum bermusafir. Okey, hukum bermusafir ni dia terbahagi kepada 5. Ada 5, terbahagi kepada 5 bergantung kepada situasi dan juga keadaan. Jom kita lihat satu demi satu. Okey, hukum yang pertama adalah wajib. Wajib ni dalam situasi jika kita bermusafir untuk menunaikan kewajipan apabila cukup syarat. Contoh dia adalah untuk menunaikan fardu haji ke ataupun untuk menuntut ilmu. Itu adalah hukum wajib. Okey, hukum yang kedua adalah sunat. Macam mana boleh sunat dalam kita bermusafir ni? Okey, jika kita bermusafir untuk melakukan perkara-perkara sunat seperti untuk menziarahi Masjidil Nabawi di Madinah ataupun menghubungkan silaturahim ataupun kita nak pergi melawat saudara mara kita. Itu adalah sunat. Okey, yang ketiga, hukum bermusafir yang ketiga adalah harus. Okey, harus ni adalah dalam situasi jika kita bermusafir tu untuk melakukan perkara-perkara yang harus. Sebagai contoh, kita nak berniaga, ataupun kita nak menyertai pertandingan sukan. Itu adalah dalam situasi hukumnya adalah harus. Okey, seterusnya adalah hukum bermusafir makruh. Bagaimana pula bermusafir ni boleh jadi makruh? Okey, jika kita bermusafir
untuk melakukan perkara yang sia-sia, itu adalah makruh. Sebagai contoh, kita bermusafir ni, kita nak bermusafir ni tanpa tujuan dan matlamat. Tak ada tujuan, tak ada matlamat. Yang terakhir, hukum bermusafir yang terakhir adalah haram. Bagaimana bermusafir ni boleh jadi haram? Okey, di sini bermaksud dalam situasi jika kita bermusafir tu adalah untuk melakukan perkara-perkara yang haram, seperti kita nak pergi menonton konsert. Kita nak pergi tengok konsert liar, kita nak pergi ataupun seorang isteri tu dia bermusafir tanpa izin suami, itu boleh dijatuhkan hukum haram. Itu adalah hukum-hukum bermusafir. Okey, dengan itu seterusnya jom kita masuk pula kepada hikmah jika kita mengamalkan adab-adab bermusafir ini. Okey, hikmah mengamalkan adab bermusafir yang pertama adalah perjalanan kita ni akan diberkati Allah. Di sini bermaksud adab-adab bermusafir dapat merapatkan hubungan antara hamba dan penciptanya. Dan hikmah yang kedua pula adalah dapat memberi ketenangan hati. Di sini bermaksud jika kita bermusafir yang dimulakan dengan doa, kita bermusafir, kita mulakan dengan doa, dapat memberikan ketenangan kepada jiwa kerana pergantungan kita, harapan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Seterusnya, hikmah yang ketiga adalah perjalanan kita ni akan menjadi mudah dan lancar sekiranya kita ni melantik ketua. Sebabnya ketua ni dapat melancarkan sesuatu perjalanan dan menyelesaikan masalah yang timbul. Itu adalah hikmah mengamalkan adab bermusafir yang ketiga. Dan kita pergi kepada hikmah yang terakhir adalah dapat mendidik jiwa lebih berdisiplin. Kita dapat didik jiwa kita supaya lebih berdisiplin. Di sini bermaksud adab-adab bermusafir ni dapat melatih jiwa seseorang agar lebih berdisiplin, seperti mengawal emosi sewaktu menempuh kesulitan, berusaha mematuhi undang-undang serta hak-hak alam sekitar. Itu adalah hikmah jika kita mengamalkan adab bermusafir. Boleh fahamkan dah semua? Okey, dengan itu sebagai kesimpulannya, Ustazah menyeru kepada semua, jika kita ada peluang untuk bermusafir ni di muka bumi Allah ni, untuk melihat keindahan ciptaannya, lebih-lebih lagi kita ni kan sebagai umat Islam dituntut, diseru, orang kata wajiblah untuk pergi bermusafir. Seperti apa? Seperti menunaikan haji dan umrah. Tapi time-time PKP ni kita tak boleh pergi jauh kan? Kita kena dengar saranan Perdana Menteri kita. Tak boleh bergerak ke sana dan juga ke sini. Jadi, kita kena ingat saranan Perdana Menteri kita. Okey, hari ini kita dah belajar berkenaan dengan apakah maksud musafir, apakah ada bermusafir, apakah hukum-hukum bermusafir, dan juga apakah hikmah jika kita mengamalkan adab bermusafir. Dah faham kan semua? Okey, seterusnya kita harapkan kita akan dapat berjumpa di lain pembelajaran kita yang seterusnya.
Okey, semoga segala perkongsian Ustazah pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada anak-anak murid semua. Kita jumpa lagi di lain video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Okey, beg dah ready. Okey, tiket dah ada. Semua barang-barang dah ada. Baju raya mak, biskut raya mak. Baju raya ada adik. Semua dah ready. Okeylah, tiket bas dah ada. Jalan balik raya. Cepat-cepat pergi stesen bas ni. Perjalanan rentas negeri untuk balik ke kampung semasa cuti perayaan Aidilfitri. Maaf, Bukan tak boleh nak balik raya ke? Tak boleh nak balik raya.